Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. InsyaAllah kita bersambung pada bab yang keempat bedah buku kita, iaitu buku Seni Berfikir yang Hilang, karya Ustaz Hasrizal Abdul Jamil Hafizahullah. Okey, kita sambung pada bab Saqafah At-Tariqiyah, iaitu ilmu sejarah. Jadi bila disebutkan tentang ilmu sejarah, seperti yang disebutkan sebelum ni, ilmu sejarah ialah satu bab yang diletakkan di dalam kitab Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi Hafizahullah, yang bertajuk Saqafah Ad-Da'iyah. Jadi kita lihat pada bab kecil, iaitu analisis zigurat. Jadi sejarah menjadi dalil besar bagi kehidupan beragama. Jadi kalau nak dibuktikan agama ni, kalau nak dibuktikan hanya dengan nas, dia ada batasan-batasan dia sendiri. Jadi agama dapat dibuktikan dengan sejarah, iaitu sejarah dapat membuktikan tentang keberagamaan itu sendiri. Jadi bagaimana membuktikan agama dengan sejarah? Macam mana nak buktikan agama tu dengan sejarah itu sendiri? Jadi kita ambil contoh macam mana ahli sejarah merumuskan pemahaman mereka ni tentang bandar purba Ur yang dibangunkan oleh kaum Sumeria semasa tamadun yang ketiga di kawasan Mesopotamia, iaitu di Iraq sekarang ni. Jadi cari gali yang dibuat ataupun orang sebut sebagai ekskavasi, kan, ekskavasi berkaitan cari gali ni terhadap bandar purba Ur ni, dia bermula dengan penemuan artifak-artifak sejarah yang sangat lama, ribuan tahun, oleh sekumpulan penggembala kambing yang mereka ni jalan masuk ke dalam gua. Tapi mereka bukanlah tujuan mereka untuk mencari artifak-artifak tu. Mereka terserempak tanpa sengaja. Jadi di gua tu mereka menemui bahan artifak dan dilanjutkan lagi dengan penggalian. Maksudnya lepas tu barulah datangnya pengkaji-pengkaji untuk buat penggalian, sehinggalah jelas rupa sebuah kompleks. Jadi kompleks ni berperanan sebagai pusat bandar. Pusat bandar tempat tinggal kaum Sumeria semasa tamadun Mesopotamia. Dan di tengah-tengah kompleks tu ada sebuah rumah ibadat yang dipanggil zigurat, kan. Jadi kalau diperlis contoh dia, surau kadang-kadang dipanggil sebagai naksah ataupun surau itu sendiri. Okey, jadi macam kaum Sumer ni, mereka disebut sebagai zigurat. Jadi macam mana ahli sejarah mentafsirkan kehidupan semasa zaman tersebut? Maksudnya zaman yang ribuan tahun tu. Jadi penggalian pun dilakukan, ekskavasi pun dilakukan. Bahan-bahan artifak yang mereka jumpa ni sangat unik. Sebab apa? Ada beberapa struktur bangunan, binaan yang berbeza-beza. Maksudnya struktur yang pertama ada bahan artifak yang mahal-mahal, kan. Contoh dia yang apa? Bangunan yang pertama, contoh dia maksudnya pada bahagian pertama dijumpai emas-emas yang tulen, contohnya. Kemudian pada bahagian kedua dijumpai emas Korea, contohnya, kan, yang murah tu. Kemudian selang-seli, itu juga yang berlaku pada kaum Sumer ni di Mesopotamia. Jadi pada struktur pertama bangunan
mereka jumpa artifak yang mahal-mahal. Kemudian pada struktur kedua, artifak yang agak murah. Kemudian berselang-seli kedua dia pada struktur bangunan yang lain. Jadi dia berbeza dengan aktiviti cari gali di Petra, Jordan. Petra, Jordan ni kita kenal sebagai sebuah bandar purba. Sebab apa? Sebab di bandar purba ni, bandar Petra Jordan ni, dia pun jumpa barang-barang mewah di satu tempat dan barang-barang yang kata apa, yang murah-murah ni di satu tempat. Maksud dia asing-asing. Tapi di bandar kaum semua ni, bandar Purba Ur ni, dia pun jumpa selang-seli barang mewah, lepas tu barang murah, lepas tu barang mewah, murah. Maksud dia selang-seli. Jadi apa yang ahli sejarah buat andaian pasal kehidupan mereka ni? Jadi ahli sejarah mengandaikan di bandar Purba Ur ni, orang kaya dan orang miskin tinggal pada tempat yang sama. Maksud dia, benda ni mustahil terjadi melainkan penduduk di situ tinggal dalam keadaan yang harmoni dan menikmati sense of equality. Jadi makna dia di sini iaitu mereka menikmati kehidupan yang setaraf dari segi ukuran sosial dia. Kan? Maksudnya mereka dapat hidup bersama. Jadi seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibn Khaldun dalam kitab dia Al-Muqaddimah, kan? Dia kata sense of equality ni cuma wujud dalam sejarah tamadun yang maju bila wujudnya prophethood, iaitu kenabian itu sendiri. Jadi tamadun di bandar Purba Ur ni adalah tamadun yang kuat beragama. Sebab apa? Di tengah-tengah bandar tu mereka ada rumah ibadat utama mereka, iaitu disebut sebagai zigurat. Jadi mereka ni ialah komuniti yang beragama. Jadi bandar Purba Ur ni ialah bukti universal yang mengharmonikan kehidupan manusia ni adalah agama. Jadi manusia dalam tamadun-tamadun yang hebat, mereka memerlukan kepada agama. Jadi agama itulah yang melonjakkan graf peningkatan kemajuan mereka ke satu tahap yang kita kenal sebagai hari ini. Maksudnya satu tamadun yang gah. Tapi jadi dengan kewujudan agama, manusia dapat menikmati keadilan. Kan? Keadilan, kadang-kadang kebanyakan orang ingat keadilan ni ialah sama rata. Tapi keadilan bukanlah sama rata. Keadilan ni meletakkan satu pada tempat dia. Kan? Contoh dia seorang, kan, kadang-kadang kita tengok contoh dia dalam pembagian zakat fitrah, kan. Di Malaysia kita membayar guna wang, kan. Walaupun kita mazhab Syafi'i, kita guna pendapat mazhab Hanafi, kan. Jadi kita tahu kalau kita bagi beras ikut pendapat mazhab Syafi'i, dia akan menimbulkan banyak masalah. Sebab apa? Orang-orang susah dia akan ditimbuni dengan banyak beras. Jadi akan menyusahkan orang miskin tu pula. Tapi bila kita guna pendapat mazhab Hanafi, kita akan lihat, kan, sebab bayar guna mata wang, kita akan lihat orang miskin tu boleh beli apa yang dia perlu. Jadi keadilan ni lebih kepada keperluan orang tu. Keperluan orang ni lain-lain, berbeza. Jadi dengan keadilan ni, mereka akan bekerjasama. Dan dengan bekerjasama ni, tamadun akan bangkit. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh pekaji barat yang bukan Islam tentang tamadun bandar Purba Ur ni, mereka kata tamadun akan bangkit bila adanya agama. Jadi sebagai umat Islam, kita lebih lagi lah untuk menghargai nilai beragama dalam kehidupan. Agama ni bukanlah satu yang menyusahkan, tetapi agama ni satu aturan yang mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Jadi bila kita tengok setiap tamadun, dia ada, orang kata apa, kesan kenabian dia itu sendiri. Tapi pada zaman ni kita ada cabaran dia, iaitu cabaran pada macam mana dengan tamadun Eropah, kan, yang kita lihat pada hari ni. Sebab apa? Depa tak beragama, tak mempunyai ciri-ciri sebuah tamadun yang committed dengan agama. Jadi depa ni ada
Mereka ni mempunyai ciri-ciri sebuah tamadun yang committed dengan agama. Contoh dia membela orang miskin, membela anak yatim dan menentang kezaliman. Jadi semua ni merupakan ciri-ciri tamadun yang mempunyai agama. Tapi Eropah tidak berpegang pada agama. Okey, jadi persoalan ni saya tinggalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang melihat live ni. Okey, bab kecil yang lain iaitu alat untuk memahami realiti semasa. Kan, sejarah ialah alat untuk kita faham realiti semasa. Kalau dalam fiqh dia ada kaedah bu'dul makani wa bu'duz zamani, memahami realiti tempat wa bu'duz zamani, dan memahami realiti masa itu sendiri. Jadi apa yang terjadi pada masa ni menuntut kita untuk menoleh ke belakang untuk faham situasi yang berlaku pada zaman sekarang. Jadi Al-Quran membandingkan pendustaan yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin dengan pendustaan yang diucapkan oleh kaum-kaum yang terdahulu. Jadi seperti mana maksud ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 118, maksud dia, dan orang-orang musyrikin yang tidak berilmu pengetahuan, mereka kata, kan, orang musyrikin ni kata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami, iaitu mengenai kebenaran Muhammad, atau datang kepada kami suatu keterangan, iaitu mukjizat. Demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka. Jadi hati mereka ni, semua dia ni, orang musyrikin ni, termasuklah orang yang terdahulu daripada mereka yang pernah kata benda yang sama, adalah bersamaan, iaitu degil dan kufur. Sesungguhnya kami telah, iaitu Allah telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan, iaitu yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin. Jadi realiti semasa ni iaitu pendustaan kepada agama yang dilakukan oleh musyrikin. Dia dapat difahami dengan melihat sejarah kaum-kaum yang terdahulu yang sama juga buat pendustaan yang sama. Dan realiti ni dapat difahami dengan lebih baik dari segi punca dia, implikasi dia, kaedah berhadapan dengan dia dan beberapa yang lain. Kan? Kalau kita lihat pada zaman ni, kita lihat cabaran yang baru, kan, ialah tentang golongan yang disebut sebagai kuburiyun, iaitu penyembah kubur, kan. Mereka kata kami pi kat kubur Tok Wali tu semata-mata nak kata apa? Nak ambil berkat, kan. Dengan keberkatan kubur orang soleh ni dapat sampai kepada Tuhan apa yang kami minta. Jadi kita tengok kepada zaman dulu orang musyrikin Mekah pun mereka ada buat benda yang sama, dan kita lihat pada sejarah-sejarah dulu, kaum-kaum dulu yang disebutkan dalam Quran, mereka juga ada buat benda yang sama. Okey, jadi macam mana kita nak faham ideologi dengan membaca sejarah, kan? Ideologi ni macam-macam ideologi, kan, zaman sekarang, kan, yang dia tak terlepas daripada sejarah yang terdahulu, kan. Dia mustahil terlepas daripada sejarah terdahulu. Dia mesti ada kaitan dengan sejarah terdahulu. Cuma dia direnovasikan dengan nama yang baru ataupun dengan penambahan yang baru. Okey, jadi bila di tanah Melayu dulu, revolusi petani yang jadi pada 1928 oleh Haji Abdul Rahman Limbung rahimahullah, kan, di Terengganu. Jadi sebelum meletusnya revolusi Tok Janggut di Kelantan, lepas tu peristiwa Dahagi di Singapura pada tahun 1915. Jadi sebab apa berlaku revolusi petani pada tahun 1928? Jadi umat Islam di bawah kepimpinan Haji Abdul Rahman Limbung ni, dia menentang polisi British. Jadi ini bermakna punca yang berlaku di Terengganu ni ialah kesan daripada apa yang berlaku di British. Maksudnya kesan daripada negara lain tu dia terjadi di tanah Melayu ini sendiri. Jadi ini bermakna punca kejadian yang berlaku di Terengganu ni berpunca daripada England. Jadi bila kita kaji apa yang terjadi di England pada masa tu, terbukti England tengah atur ataupun tengah rancang macam mana untuk jajah
wilayah-wilayah baru mereka ni. Kan, maksudnya mereka tengah mencari satu cara, maksudnya beberapa cara untuk menjajah wilayah-wilayah baru. Jadi kenapa mereka jajah? Dia ada dua sebab utama. Salah satu dia untuk menyebarkan Kristian mereka, ajaran mereka. Seperti mana kita kenal pendeta Melayu. Pendeta ni bukanlah maksudnya pendeta Kristian. Maksudnya pendeta ni ahli bahasa Melayu. Nama dia Abdullah Munshi. Antara orang pertama yang menterjemahkan Bible itu sendiri. Tapi dia tak masuk Kristian. Dia antara orang yang awal menterjemahkan Bible kepada bahasa Melayu di Singapura. Jadi yang pertama dia untuk menyebarkan ajaran Kristian. Yang kedua dia, mereka nak cari bahan mentah untuk revolusi industri mereka. Kalau kita lihat pada zaman ni, kita sedang berada dalam revolusi 4.0 kan. Pakar-pakar teknologi kata pada zaman ni boleh jadi 100 tahun yang dicapai oleh pada zaman dulu bersamaan dengan pada kita pada hari ini boleh capai dalam masa 1 bulan saja. 100 tahun yang dulu orang cari dalam tempoh 100 tahun tu, tapi pada hari ini kita boleh capai dalam masa 1 bulan saja. Apa yang orang dulu capai dalam 100 tahun, hari ini kita boleh capai dalam 1 bulan ataupun 1 tahun. Dalam masa yang singkat. Maksudnya zaman ni ialah zaman yang cepat. Cepatnya kata perubahan tu cepat daripada zaman-zaman yang dulu. Jadi yang kedua ni, mereka nak cari bahan mentah untuk revolusi industri mereka. Jadi mereka perlu cari perkara untuk beberapa cara untuk yakinkan rakyat mereka jajah tempat lain ni bukan kerana kezaliman dan bukan untuk is a noble action atau bukannya satu bentuk manipulasi yang negatif. Maksudnya mereka nak melihatkan perkara haram tu sebagai halal kan. Okey, jadi apa yang mereka perlu lakukan, mereka pun carilah ideologi untuk sokong imperialisme yang dirancang mereka ni. Jadi dengan tu keluarlah ideologi yang dinamakan sebagai the white man's burden. Jadi apa the white man's burden ni? Jadi the white man's burden ni maksud dia ialah orang barat anggap mereka ni orang yang lebih bertamadun daripada orang timur ni kan. Mereka pernah lekeh. Kalau kita tengok kepada gambar-gambar sejarah dulu-dulu, kita tengok orang-orang tanah Melayu ataupun orang timur lah kan, negara-negara sekitar ni, mereka ni lebih kurang jadi kuli-kuli kepada orang putih kan. Bila masuk sungai, orang kita dukung mereka duduk atas orang kita kan. Dan macam-macam benda yang mereka buat kita ni macam seolah-olah macam hamba mereka. Jadi mereka ni adalah spesies manusia yang lebih baik. Maksudnya orang putih ni perasan mereka ialah orang yang lebih baik. Jadi mereka adalah tanggungjawab untuk membantu mentamadunkan orang-orang timur. Dia macam mereka lah kan. Dia macam mereka ni konon dia polis dunia, apa-apa pun dia nak settle. Tapi lah kali Palestin dengan kata Israel, dia tak settle. Tapi negara lain dia jadi kalut terlebih kan. Dia lebih kurang macam tu lah. Dia kalut benda lain padahal dia ada kepentingan yang lain. Jadi bila sebut tentang ni teori evolusi ni, idea konon dia orang putih ada tanggungjawab mentamadunkan orang yang tidak putih bermula dengan teori evolusi itu sendiri. Sebab apa? Teori evolusi ni dianggap dua spesies yang bertarung. Spesies yang menang ialah spesies yang lebih kuat, iaitu ia bukan spesies haiwan dengan haiwan semata-mata, tapi juga terpakai ke atas spesies manusia kan. Jadi punca penjajahan ialah teori evolusi itu sendiri. Ini kata Harun Yahya kan. Harun Yahya yang ditangkap oleh kerajaan Turki, tapi memang satu penangkapan yang relevan lah dengan apa yang dia buat. Jadi hakikat dah bukanlah macam tu. Yang menggunakan teori evolusi ke atas manusia ni bukanlah Charles Darwin. Sebalik dia ialah orang selepas Charles Darwin, iaitu nama dia Herbert Spencer. Juga dikenali sebagai seorang social Darwinism. Jadi golongan ni ialah orang yang mengimplementasikan Darwinism ke atas manusia. Jadi dialah orang yang menyebarkan
idealisme ni. Jadi kalau kita nak marah, kita marah kat Herbert Spencer, bukanlah kat Charles Darwin. Sebab apa? Charles Darwin yang bawa ke depan idea ni, tapi yang bawa ke depan ni ialah Herbert Spencer. Charles Darwin ni cumalah seorang naturalis yang mengkaji tentang haiwan-haiwan, yang berdatuk kan seorang ahli geologi. Jadi adalah sebagai orang dia tak puas hati, tetap anggap Charles Darwin ni bertanggungjawab terhadap teori evolusi ni. Jadi bila kita kaji, rupa-rupanya Charles Darwin ni bukanlah orang yang pertama yang kata tentang teori evolusi ni. Teori evolusi ni dah dibincangkan lama sebelum tu oleh seorang tokoh Islam yang nama dia Ibn Miskawayh. Jadi Ibn Miskawayh ni dia tinggal di Iraq. Dia meninggal dunia pada 1030 Masihi. Jadi karya-karya Ibn Miskawayh ni dikaji oleh Charles Darwin. Jadi Charles Darwin ni orang yang pandai berbahasa Arab, boleh baca kitab Arab. Jadi dia baca karya Ibn Miskawayh. Jadi bila dia baca karya Ibn Miskawayh, dia mengeluarkan idea Ibn Miskawayh itu. Jadi kenapa Ibn Miskawayh buat kajian macam ni? Jadi secara ringkas dia yang perlu kita faham, Ibn Miskawayh juga sebenarnya nak jelaskan kepada kita beberapa maksud dalam agama kita, terutamanya kandungan Al-Quran tu sendiri. Jadi bila kita belajar sejarah, kita nampaklah kejadian-kejadian tu tak berlaku dalam sebuah ruang yang kecil, tapi kita akan lihat dia berlaku disebabkan perpindahan ideologi dari satu zaman ke zaman yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kesemuanya ni membantu kita untuk faham benda sesuatu tu dengan lebih baik. Jadi kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia memberikan beberapa peringatan penting tentang sejarah ni. Pertama, tak tenggelam dalam perincian sejarah, iaitu lebih menumpukan kepada ibrah dan resolusi. Maksudnya jangan tenggelam dengan lambakan maklumat dalam sejarah kan. Sebab dalam sejarah ni banyak maklumat, tapi tak semua betul. Jadi kata Syekh Dr. Yusuf, kalau anda seorang ahli sejarah, anda kajilah tentang sejarah. Tapi kalau anda seorang da'i ataupun pendakwah, letakkan fokus kepada ibrah sejarah dia. Kemudian yang kedua, para pendakwah perlu memiliki kepekaan dan kesedaran sejarah ketika memetik atau memerhatikan sumber-sumber yang bukan sejarah. Sebab apa? Sumber sejarah ni bukanlah berada dalam kitab sejarah semata-mata, tapi dia juga berada daripada sumber-sumber yang orang kata yang tidak dikategorikan sebagai buku sejarah pun. Contoh dia dalam kitab fiqh dinyatakan kaedah solat dalam perahu ataupun sampan. Jadi bila dibahaskan dari sudut fiqh dia perlu menghadap kiblat atau tidak, masa bila nak hadap kiblat, masa takbir tu, atas sampan ataupun perahu tu. Jadi kita bila perhatikan kitab fiqh tu, kita akan lihat tarikh dia tu bila. Kita lihat tarikh dia tu bila, pengarang dia tu siapa. Jadi tempat asal dia, penulisan dia tu di mana. Jadi kita akan faham tentang realiti itu sendiri. Jadi dari situ kita dapat satu fakta sejarah. Buku fiqh di zaman tu, perahu merupakan salah satu alat pengangkutan yang digunakan pada masa tersebut. Kan? Contoh di tempat saya kan, di satu tempat nama dia Cuping di Perlis. Dia diletakkan dia pengangkutan, antara pengangkutan dia orang kata apa? Orang lah panggil kereta mahal lah kan. Tapi zaman tu kereta mahal dia ialah gajah. Jadi gajah antara pengangkutan yang mahal pada zaman tu. Jadi wujudlah daripada gajah tu, hasil daripada orang kata gajah yang digunakan sebagai pengangkutan dulu tu dah, wujudlah nama dia Kampung Celung dan kampung-kampung yang lain. Disebabkan apa? Disebabkan kesan daripada pengangkutan itu sendiri mempengaruhi sejarah di kawasan sekeliling dia. Jadi penting untuk melihat benda ni. Jadi yang ketiga, tak tumpu semata-mata kepada sultan atau penguasa kan. Kan kadang-kadang kita pun jemu.
kita bukanlah menghina raja ataupun sultan, cuma dia bila terlalu memfokus kepada sultan dan raja semata-mata, kita jadi tak syok. Sebab apa? Kita ni rakyat marhin, rakyat biasa, nak tengok juga kehidupan masyarakat pada zaman tu, nak tahu juga. Jadi kata seorang penulis buku Sejarah Daulah Osmaniyah, nama dia Dr. Iman Muhammad Abbas. Dia kata, dia seorang pensyarah sejarah, guru pada Ustaz Azrizal. Dia kata salah satu kehampaan dalam penulisan sejarah ni umat Islam, khusus dia Kepulauan Melayu ni, ialah kita tidak mengiktiraf kemahiran-kemahiran tinggi yang wujud dalam sejarah sebagai sesuatu yang dianggap pencapaian tamadun yang tinggi. Lalu kita tak mencatat tentang mereka kecuali sedikit. Maksudnya kita tak mengiktiraf ketinggian ketamadunan orang-orang biasa kita ni. Contoh dia, ada orang Melayu cari tiram, dia boleh selap tak timbul-timbul. Lepas tu adalah satu perkara yang, jadi ini adalah satu perkara yang tinggi dalam nilai tamadun, tapi tak diberi ruang selayaknya dalam catatan sejarah. Macam tu juga dengan penjinak pengembala gajah, kan? Dia satu pencapaian tamadun yang tinggi, cuma dia tak dicatatkan, kurang dicatatkan, tak diberikan perhatian. Kenapa? Dia lebih kepada orang-orang yang besar semata-mata. Jadi tak ada yang mengkategorikan orang Melayu tadi sebagai seorang pakar alim dalam seni menyelam, sehingga dia mampu menyelam tanpa menggunakan tangki oksigen. Macam tu lah juga yang jadi pada bangsa-bangsa yang lain. Maksudnya tak dicatatkan. Tapi satu yang menarik ialah kalau kita tengok tamadun Cina, kan, kita bukanlah nak puji Cina. Tamadun Cina, mereka mencatatkan dengan baik apa yang rakyat mereka buat. Apa yang rakyat mereka buat, sekian-sekian ketamadunan tu, mereka dicatat, bukan sekadar maharaja semata-mata. Jadi bila kita nak melihat kepada lebih luas, kita perlu keluar daripada subjek sejarah, kita perlu lihat kepada social history, kan? Maksudnya contoh social history ni ialah persoalan apa yang orang Malaysia makan 400 tahun dulu, kan? Walaupun tak ada kena-mengena kita, tapi dia ada kena-mengena dengan apa yang terjadi pada dulu, yang dapat mempengaruhi apa yang tengah kita alami sekarang. Jadi dalam makanan tersebut nanti akan ada catatan sejarah. Kenapa orang pantai barat ada resepi ikan cencaru goreng masak tauco? Sebab apa? Sebab dia tauco tu ialah asal dia makanan Cina, kemudian masuk ke dalam resepi orang Melayu. Interaksi antara orang Melayu dengan Cina tu, jadilah penambahan tauco di dalam makanan ataupun resepi orang Melayu pantai barat tu sendiri. Contoh dia ialah apa yang tercatat dalam kitab Umat Al-Melayu, kan? Dia ditulis oleh orang Mesir tentang masyarakat di Kedah terutamanya. Waktu tu dia melawat ke Kedah. Dia belajar di Universiti Al-Azhar. Dia melawat ke Kedah pada zaman tu. Dia mencatatkan tentang tubuh badan orang Melayu. Dia kata orang Melayu ni nampak lembut tapi berbahaya. Dia menceritakan tentang suasana masyarakat pada hari itu. Dia menceritakan masyarakat yang bertubuh gelap dan sebagainya. Cuaca yang dia katakan agak beracun, mungkin sebab hujan, panas dan sebagainya. Jadi bila di dalam buku ni ada dituliskan tentang satu tuduhan yang mengatakan Daulah Osmaniyah ni mundur. Sebab apa mundur? Sebab teknologi percetakan masuk lambat masa zaman pemerintahan Daulah Osmaniyah. Jadi sebaliknya, bila kita analisa semula, kita dapati apa yang didakwa tu taklah benar. Dia memula pada abad ke-17 Daulah Osmaniyah, bila orang-orang Yahudi dan orang Kristian ni nak bawa masuk teknologi percetakan dalam Empire Turki Osmaniyah. Ada seorang bangsawan dari Itali, dia meluangkan masa dalam 11 bulan tu, dia menetap di Turki untuk dia perhatikan sistem pendidikan di Turki itu sendiri. Jadi bila tuduhan ni dilemparkan tentang kemunduran Turki Osmaniyah disebabkan
lambatnya masuk teknologi percetakan ni, kata bangsawan Itali yang ada pada masa tu, dia kata ianya bukanlah begitu kerana saya memerhatikan apa yang terjadi. Jadi si bangsawan Itali ni pun dia kata di Istanbul tak ada protestan dan juga tak ada percetakan, dan cuma ada 90,000 orang penyalin buku. Jadi penyalin-penyalin buku ni cuma salin buku itulah sumber pendapatan depa ni. Jadi kalau industri percetakan tu masuk Turki pada masa tu dengan drastik, pengangguran mengejut akan berlaku. Jadi kemasukan mesin cetak ni berlaku secara berperingkat supaya penyalin-penyalin buku tu dapat mencari sumber pendapatan yang lain, ataupun mereka dapat diserapkan ke dalam industri yang lebih kurang sama dengan yang mereka kerja sebelum ni. Jadi kita lihat di sini, kisah ni bukanlah kisah tentang sultan, tapi dia kisah tentang orang-orang bawahan, orang-orang biasa dan kebanyakan. Macam itulah juga kalau kita tengok baru-baru ni kajian baru tentang Mesir Purba, tentang piramid Mesir Purba tu kan. Kajian baru tak menunjukkan bahawa yang membina piramid tu hamba abdi. Yang membina piramid tu ialah pekerja-pekerja yang mahir, kan, tukang yang mahir. Dan bila dibuat kajian, mereka jumpa tentang makanan yang diawet, makanan pekerja yang diawet. Maksudnya makanan yang diawet dengan diet pemakanan yang kata apa, yang dijaga rapi untuk membolehkan mereka menghasilkan piramid yang kita lihat pada hari ini, yang kekal ribuan tahun tu. Lepas tu pekaji kata pekerja-pekerja mahir ni ada apartmen mereka yang tersendiri, dijaga rapi, kan, bukanlah hamba abdi yang sebelum ni kita sangka-sangka ataupun kita dengar. Jadi yang keempat, kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, paksi sejarah yang jelas antara sejarah Islam dan Muslim. Jadi benda yang kita perlu tanya pada diri kita, adakah dia sejarah Islam ataupun sejarah Muslim? Jadi kalau kita bincangkan sebelum ni, seperti Uthmaniyah dan Abbasiyah misalnya, itu bukan sejarah Islam, tapi ianya ialah sejarah Muslim. Jadi bila sejarah Muslim, dia bermaksud sejarah tu run by human being. Jadi dalam sejarah Muslim ni ada yang betul, ada yang salah. Macamlah sejarah orang-orang bukan Islam pun, kan. Ada yang betul, ada yang salah. Jadi kita tak boleh mengkuduskan ataupun mensucikan sejarah tu sebagaimana kita membayangkan semua ada seperti air pancut Granada, Andalusia ataupun Spanyol. Jadi dalam sejarah ni kita kena tahu ada berlaku salah laku, ada berlaku penyelewengan, penipuan, bahkan pembunuhan pun ada berlaku walaupun dalam sejarah Muslim. Jadi kita perlu objektif, perlu tahu beza antara Islam dan Muslim. Jadi bila kita sebut sejarah Islam, dia satu yang sempurna. Bila kita sebut sejarah Muslim, dia sesuatu yang tak terlepas daripada kesempurnaan. Dia ada berlaku penyelewengan, itu biasa, kan. Kalau tamadun, kalau sejarah agak orang-orang bukan Islam pun dia ada banyak berlaku. Jadi sejarah Islam, sejarah Muslim pun dia tak terlepas daripada benda yang sama. Lepas tu kita tengok pada fasal kitaran Islam Jahiliyah. Jadi ada hadis yang diriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman, kata dia, manusia selalu tanya kat Rasulullah SAW tentang amalan-amalan yang baik, tapi aku telah bertanya tentang amalan-amalan jahat. Sebab apa? Sebab aku takut amalan jahat tu akan menimpa diri aku sendiri. Kemudian dia tanya pada Nabi, wahai Rasulullah SAW, dahulu kami berada dalam kejahilan dan kejahatan. Kemudian Allah mengurniakan kepada kami kebaikan, iaitu kebenaran. Adakah selepas kebenaran ni akan berlaku pula kejahatan? Maksudnya kitaran tu sendiri. Rasulullah jawab, ya. Lepas tu Huzaifah bin Al-Yaman ni tanya lagi, adakah akan berlaku pula kebaikan selepas kejahatan tu? Rasulullah pun jawab, ya, tetapi ketika tu terdapat kekurangan dan perselisihan. Lepas tu aku tanya, iaitu Huzaifah bin Al-Yaman tanya lagi,
apakah yang dimaksudkan dengan kekurangan dan perselisihan tu? Rasulullah jawab dengan bersabda bermaksud iaitu satu kaum yang tidak beramal dengan sunnahku dan mengikuti selain dari jalanku. Di antara mereka tu ada yang kamu kenali, hang kenal, dan ada yang kamu tak kenal, iaitu hang tak kenal. Lepas tu Huzaifah bin Al-Yaman tanya lagi, adakah kejahatan akan berlaku lagi selepas tu? Rasulullah SAW jawab, ya, ketika ada orang-orang yang menyeru atau mengajak manusia ke neraka Jahannam, sesiapa yang menyahut ajakan mereka, maka orang itu akan dicampakkan ke dalam neraka. Jadi orang yang membenci sunnah Nabi, Nabi sebut, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Faman raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku falaysa minni, dia bukan daripada kalanganku. Malahan senda gurau dalam memperleceh atau memperlekehkan sunnah Nabi termasuk dalam meninggalkan sunnah Nabi. Jadi hadis ini jelaskan kepada kita bahawa wujudnya satu perkara yang dinamakan sebagai kitaran Islam jahiliah, kebaikan, kejahatan. Jadi maka kitaran kebaikan kejahatan ni menunjukkan bahawa sejarah kita ni berkait rapat dengan soal iltizam kita dengan agama. Bila kita beriltizam dengan agama, bacaan graf kita, maksudnya graf kehidupan kita menunjukkan hasil yang bagus. Tapi bila kita cuai dengan agama, sejarah kehidupan kita akan menurun. Jadi bila orang yang beriltizam dengan agama, sejarah kehidupan dia sentiasa menaik. Jadi ketika pegangan agama kita menurun ni, dan pada masa tu Nabi dah tak ada. Jadi siapa yang akan bimbing tangan kita? Maksudnya bila Nabi dah tak ada, siapa yang akan meneruskan usaha Nabi dalam membimbing kita ni, menaikkan graf keberagamaan kita ni? Jadi mereka ni digelar sebagai islah dan tajdid. Orang yang melakukan islah dan tajdid, islahiyun, kan, mujaddid. Jadi mereka ni ialah orang yang membawa kemurnian agama. Mereka membawa, tokoh-tokoh ni membawa manusia kepada kembali kepada agama selepas mereka leka daripada agama. Antara tokoh-tokoh ni ialah seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang digelar sebagai Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali pada zaman dia orang terlalu leka dengan kitab fiqh, kan? Walaupun belajar agama kitab fiqh, tapi bila depa leka daripada terlalu leka dengan kitab fiqh, Imam Al-Ghazali mengembalikan mereka kepada tasawuf, iaitu penyucian jiwa ataupun tazkiyatun nafs. Benda yang sama berlaku pada zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah, juga berlaku pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang digelar sebagai Wahabi tu. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab ni dia mengembalikan manusia kepada tauhid. Sebab apa? Zaman dia tu orang melakukan penyembahan kubur, kubur-kubur sahabat Nabi, sahabat-sahabat wanita, bini-bini Nabi dibina bangunan, lepas tu diagungkan dengan tidak Islamik, maksudnya bukan dengan cara Islam, menyerupai agama lain. Jadi dia mengembalikan manusia pada zaman dia kepada tauhid. Kalau kita tengok kepada guru-guru Syekh Muhammad Abdul Wahab yang digelar Wahabi ni, guru-guru dia pun ada di kalangan golongan-golongan Sufi, iaitu golongan Sufi yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi gambaran murid tu gambaran daripada guru-guru dia. Walaupun orang kata dia ni anti Sufi ataupun anti tasawuf, hakikat dah guru-guru dia itulah yang membimbing dia menyeru kepada tauhid di dalam beragama. Jadi kita dapat lihatlah, kan, selain daripada politik dan sebagainya, kita dapat lihat Saudi pada hari ini mereka masih lagi banyak orang kata ulama-ulama akidah daripada aliran Salafiyah lahir daripada mereka sendiri. Dan kalau kita tengok ulama-ulama Asy'ariyah juga tak kuranglah juga hebat dah. Namun manusia ni dia ada sumbangan dia. Bila orang ada sumbangan, kita kena iktiraf walaupun kita taklah bersetuju fatih-fatih dengan dia. Lepas tu kita lihat pada kitab Tarikh At-Tabari, yang kitab sejarah At-Tabari. Kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan mengingatkan kepada kita, bila kita baca sejarah, kita perlu faham bahawa bukan semua yang dalam kitab sejarah tu betul, kan? Jadi saya teringat pada tajuk
tajuk buku Ustaz Wanji. Dia tajuk dia buku bukan kitab suci. Jadi buku bukan kitab suci, melainkan Al-Quran saja kitab suci. Yang lain-lain tu tak terlepas daripada kesilapan. Termasuklah buku sejarah lagi lah. Jadi kita tak layak untuk ambil sikap asalkan ada dalam buku, jadi betul belaka. Jadi ini pemikiran orang yang bodoh, orang yang tak berfikir. Sebab sikap ni boleh mencemarkan atau boleh memberikan kesan yang buruk pada masyarakat. Jadi antara kitab sejarah yang paling penting ialah kitab sejarah yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari. Dia tulis kitab Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk. Lepas tu kitab ni juga dikenali dengan Al-Umam wa Al-Muluk, atau lebih ringkas Tarikh At-Tabari. Jadi Tarikh At-Tabari ni sumber utama berkenaan apa yang terjadi terhadap sejarah generasi Islam yang awal. Jadi Imam Tabari ini seorang ulama yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat banyak, kitab tafsir yang hampir sedepa lebih. Jadi beliau masukkan dalam kitab sejarah dia ni tentang apa yang dia tahu tentang sejarah. Jadi samalah juga dengan Imam Al-Bukhari yang kita sebutkan kepada siri-siri yang lepas kan. Imam Bukhari ada tulis buku-buku sejarah, Tarikh Al-Kabir, Al-Awsat, As-Saghir. Jadi dalam Tarikh At-Tabari ni, Imam Tabari dia masukkan semua riwayat yang sampai kat dia tanpa ambil kira riwayat tu betul ataupun salah. Maksudnya cerita tu betul ataupun salah. Jadi adakah salah perbuatan Imam At-Tabari tu? Kata Ibn Khaldun, dia katakan perbuatan Imam At-Tabari ni salah kerana Imam At-Tabari tak berperanan sebagai sejarawan. Beliau hanya bertindak mengumpul tetapi tidak sintesis dan analisa. Namun ada juga pandangan ulama-ulama lain yang mengatakan Imam At-Tabari dah terlepas daripada bebanan tu. Maksudnya Imam At-Tabari dah letakkan dalam Tarikh Tabari sanad-sanad dan sebagainya, riwayat-riwayat. Maksudnya orang yang terlepas dia lah, orang yang baca buku dia lah yang kena cek balik betul atau salah riwayat tu. Jadi ada dua pendapat di sini. Jadi yang last bagi bab Saqafah At-Tariqiyah kita pada siri ni, iaitu peristiwa majlis tahkim. Peristiwa ni peristiwa yang penting. Sebab apa? Dalam peristiwa ni banyak orang ahli sunnah yang terjerat masuk kepada aliran sesat, terutamanya Syiah. Jadi melalui telaah kepada kitab Tarikh At-Tabari, kita dapat akses pada perspektif ahli sunnah, Syiah dan aliran-aliran lain yang berkepentingan. Contoh dia peristiwa majlis tahkim. Jadi dalam peristiwa majlis tahkim ni, Sayyidina Muawiyah kan, dia hantar wakil. Sayyidina Ali juga hantar wakil. Mereka bincang, iaitu saling cari solusi terbaik bagi kedua-dua belah pihak. Ahli sunnah, Syiah dan pihak-pihak lain, mereka ada perspektif yang berbeza tentang peristiwa ni. Tapi mana satukah perspektif yang betul? Jadi bukanlah tugas pengarang lah, iaitu Imam At-Tabari tu, untuk jelaskan mana satu yang betul. Tapi untuk riwayat-riwayat dalam Tarikh At-Tabari, beliau sertakan sanad. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi pembaca kenalah kaji sanad dah, pilih riwayat yang betul. Jadi Tarikh At-Tabari ni disalah anggap, sampai ada yang orang beranggapan apa saja yang ditulis adalah betul-betul belaka. Sebab ia ditulis oleh seorang alim besar. Alim besar terang mana pun, kalau dia tulis tetap kena cek tentang kebenarannya. Alim terang mana pun, kalau dia berceramah tetap kena cek kebenaran kata-kata dia. Jadi riwayat yang famous, dia mula dengan kedatangan wakil dari pihak masing-masing, iaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Kedua pihak berbincang. Sayyidina Ali dilucutkan jawatan atas persetujuan bersama. Lepas tu wakil Muawiyah tak setuju. Lepas tu Sayyidina Ali sudah tidak berjawatan, tapi Muawiyah kekal pegang jawatan. Kemudian mereka berbalah dan berbalah. Jadi persoalannya, adakah sahabat Nabi seteruk ni kan? Takkanlah sahabat Nabi seteruk ni, orang-orang yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW seteruk ni, berperang sesama mereka, berbalah dan saling caci memaki, caci mencaci. Jadi ustaz-ustaz yang membawakan cerita famous ni, mereka ialah golongan yang tak
tak merujuk betul-betul, dia tak memilih riwayat yang benar. Sebalik dia cenderung pilih riwayat yang lengkap. Riwayat lengkap, tapi riwayat lengkap ni ialah riwayat yang tidak betul lah. Sebab apa? Sebab riwayat yang benar tidak lengkap, tidak dramatik, tidak emosi kan, tak ada nilai komersial kan. Macam orang law lah kan, bagi bantuan makanan ke apa kan, lepas tu dia kata dia claim diri dia, walaupun duit tu hasil daripada orang ramai yang bank in transfer duit, kemudian dia claim atas diri dia. Ni juga satu perbuatan yang kata salah lah. Maksud dia menganiaya orang lain. Lepas tu buat ayat emosi dan sebagainya kan. Bukanlah salah nak bagi bantuan ke orang, tapi salah lah bila kita masuk tempat orang, kita tak masuk kot pintu, kita masuk kot tingkap. Jadi salah lah perbuatan tu. Jadi riwayat yang benar pasal majlis tahkim ni ialah wakil Saidina Ali, wakil Saidina Muawiyah datang, lepas tu bincang, lepas tu untuk selesaikan masalah tu, akhirnya mereka ambil keputusan yang kejadian yang berlaku di Daumat Al-Jandal, dia sebuah wilayah di Jordan, bukan di tangan mereka untuk menentukan. Sebaliknya mereka serahkan kembali kepada Majlis Syura Muslimin untuk memutuskan. Jadi majlis tahkim ni ialah suatu peristiwa yang tidak terangkum dalam catatan yang sahih. Jadi catatan yang mensensasikan dia ialah catatan yang mengkhianati para sahabat, iaitu yang menghina para sahabat Nabi, yang konon dia disebutkan mengkhianati sesama mereka. Maksudnya mustahil lah sahabat Nabi ni mereka mengkhianati sesama mereka. Jadi catatan ni mengandungi kutukan terhadap Muawiyah, Sayyidatina Aisyah, dan mengutuk Sayyidina Umar. Jadi siapa mereka ni? Mereka ni antara dia ialah Hisham bin Sa'id Al-Qalbi, Abu Maknaf, Lut bin Yahya, dan beberapa nama lain. Jadi kesemua mereka ni ialah Syiah. Jadi mustahil dikatakan kebetulan. Sebab apa? Semua riwayat yang menghentam para sahabat ni semua datang daripada puak-puak Syiah ni. Jadi kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ingatkan, bila baca kitab sejarah ataupun buku sejarah, bukan semua perkara dalam kitab sejarah ataupun buku sejarah tu betul. Sebaliknya kita perlu saring dia dengan disiplin ilmu. Salah satu dia ialah dengan baca muka surat pendahuluan dia kan. Masuk rumah orang jangan masuk kot tingkap, masuk kot pintu. Jadi dalam kitab tafsir At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari, dia sebut bahawa pembaca akan menjumpai riwayat yang bercanggah antara satu sama lain. Dia dah memperingatkan di pendahuluan dia. Jadi pembaca lah kena kaji rantaian sanad dia untuk tahu mana sumber yang betul, mana sumber yang tak betul. Jadi bila baca buku sejarah, kita pun kena berhati-hati, tak boleh ambil kata apa? Secara mengkinzir buta ataupun membabi buta. Okey. Cukup itu untuk siri kali ni. Mungkin siri lepas ni kita akan sambung pada Thaqafah Al-Insaniyah, iaitu ilmu kemanusiaan. Dan kita juga akan masuk pada Thaqafah, kita juga akan masuk pada Thaqafah seterusnya, iaitu Thaqafah Al-Adabiyah wa Al-Lughawiyah, dan kemudian Thaqafah Al-Insaniyah, iaitu ilmu kemanusiaan. Jadi dalam ilmu kemanusiaan ni dia ada ilmu-ilmu lain. Dia ada ilmu psikologi, sosiologi, ilmu falsafah, ilmu akhlak, ilmu-ilmu sains kemanusiaan. Dan kemudian ilmu lain antara ilmu Thaqafah Al-Ilmiyah, ilmu sains, dan yang last kali Thaqafah Al-Waqi'iyah, iaitu ilmu hal ehwal semasa. Jadi ada beberapa penambahan nanti yang saya akan buat untuk buku ni. Saya akan tambah lagi beberapa bab yang lain. Jadi wallahu alam, cukup sekadar tu pada siri kali ni, siri keempat. Terima kasih kepada yang melihat. Semoga perkongsian saya ni bermanfaat. Yang betul tu semua dia daripada Allah, yang kurang dia tu semua daripada saya selaku hamba Allah yang lemah. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.